Okay, kita bincang soalan nombor 3. Dah try buat ke yang ni? Dia tanya bacaan emitter. Untuk yang ini emitter yang ni Kamu dah try buat dah? Ke tak buat? Tak buat lagi. Okay, buatlah sekarang. Okay, so nak kira bacaan emitter, arus. Apa formula nak kira arus? Respon. Arus. I sama dengan V per R. V per R. V per R. So kita punya voltan ni 20 volt. Bintangan berkesan. Bintangan berkesan kat sini ada selawi. Kan bertingkat-tingkatnya selawi. So kena kira bintangan berkesan untuk selawi. So pakai formula apa? Formula apa? 1 per. Ya, 1 per R. Jadi 1 per R sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. So dia akan bagi jawapan dia 2 per 8 kan. So nak cari R sahaja bintangan berkesan. Kita buat darab silang. So jadilah 4 ohm. Okay. Dapat ke 4 ohm? Dapat? Dapat. Okay. Lepas tu dah dapat 4 ohm. So nanti lita yang ni kita jadikan dia macam sesiri. So yang ini 8 ohm, yang ini 4 ohm. So berapa bintangan berkesan? 8 ohm kan. Lepas tu yang ni selawi ni kita dah jadikan dia sesiri. So kita dah jadikan dia gabungkan kan. So 4 ohm. So jadilah lita sesiri macam ni kan. Sebelah-sebelah ni sesiri. So berapa bintangan berkesan dia? Respon. 12. Okay, 12 ohm. Jadi kita masuk dalam formula ni, okay. So arus sama dengan, voltan keseluruhannya adalah 20 volt bahagi dengan 12 ohm. So jawapannya apa? 1.67 ampere. Ya, ampere. Okay, 1.67 ampere. So dapatlah 1.67 ampere bacaan emitter kat sini. Okay, arus dia. Okay, yang ni senang. Kalau macam ni senang kan. Dia tak banyak sangat jalan kerja dia. Yang lecehnya kalau yang kat sini. Kalau emitter dia dekat sini. So nak kira arus dia. I sama dengan V per R. So bintangan dia 2 ohm lah sebab dia pakai perbintang 2 ohm. Okay, bintangan 2 ohm. Tapi voltan dia. Voltan dia apa? Voltan dia bukan 4.5 volt bukan. Adalah sesenang itu. Sebab ni dah masuk ni dah lita selawi kan. So kamu kena kira macam cikgu ajar dululah. Okay, so apa-apa hal kita letak dulu emitter kat sini. Okay, dia tak letak kita letak. Okay, emitter kat situ. So nak cari bacaan emitter kat situ. Macam nombor soalan A ni. Okay, bacaan emitter tu sama dengan V per R. Okay. So V dia 4.5 volt. Kan kita ambil 4.5 volt V. Sebab kita nak kira bacaan emitter kat sini kan. Berapa kat sini 4.5 volt. Voltan keseluruhan dia 4.5 volt. Okay, bintangan berkesan dia. Okay, so nak kira bintangan berkesan dia. So kat sini ada selawi. So sama je macam tadi 1 per 2 tambah 1 per 2. Pakai apa? 1 per R Okay, dapat. Lepas tu darab silang. 2R sama dengan 2R sama dengan respon. 1. Ya, 1 ohm. So daripada kita dah gabungkan yang selawi tu jadi 1 ohm kan. So jadilah macam ni. Okey, yang ni yang dah gabung tu 1 ohm. Yang ni 8 ohm. So bintangan berkesan dia adalah berapa ohm? 9. Okey, 9 ohm. So kita bolehlah kira arus
pada bacaan emitter yang ini tau, yang ni yang color merah ni ha. Okey, so kiralah dapat berapa? Cuba kira dapat berapa? 0.5 ampere. Ya, 0.5 ampere. Okey. Sekejap. So, I sama dengan V 4.5 volt bahagikan dengan berapa tadi? 9 ohm. 9 ohm, so dapatlah 0.5 ampere. 0.5 ampere. So kat sini 0.5 ampere lah. 0.5 ampere untuk bacaan arus, untuk bacaan emitter ni. Okey, bila dah settle hari ni, jadi kalau arus kat sini 0.5 ampere, maksudnya kan, cikgu buat lita dia. Okey, kejap. Macam ni kan tadi. Berapa dia ni? Ni 8 ohm, ni 1 ohm. Ni emitter. Okey, ni apa? 4.5 volt Okey. So kalau bacaan emitter kat sini dapat 0.5 ampere, maksudnya arus yang kat sini pun 0.5 ampere, arus kat sini pun 0.5 ampere juga. Okey. Sebab ni kan dah jadi litar CCV kan. Okey, sekarang ni kita nak kira yang untuk selari ni, kita nak kira arus kat sini, kita perlukan voltan dia. So nak tahu voltan dia berapa, kita kena letaklah voltmeter kat sini. Okay, letak voltmeter kat sini. So nak kira bacaan voltan kat sini berapa? Pakai formula apa? Respon. V sama dengan IR. V sama dengan IR. So I dia 0.5 ampere. Rintangan dia 1. Dapatlah 0.5. Unit dia apa? Voltan. Voltan ataupun beza keupayaan. Apa unit dia? Volt. Volt. So 0.5 volt. Jadi ni litar selari tau yang kita dah gabungkan ni yang jadi 1 ohm ni So untuk bila daripada gabung ni kita pecahkan balik kepada selari ni. Okay, so bacaan voltmeter dia tadi dapat kan, kat sini bacaan voltmeter dia berapa? 0.5 volt kan. Jadi kalau cikgu pecahkan kat sini, maksudnya sini 0.5 volt, sini pun 0.5 volt juga. Okey. Sama juga sebab ni dah jadi selari kan. Daripada gabung kita pecahkan jadi selari. So dalam litar selari kan voltan dia sama kan. So kalau ni 0.5 volt, ni 0.5 volt jugalah. Dua-dua ni 0.5 volt. So boleh tak kira bacaan arus kat sini? Boleh. Boleh ke tidak nak kira bacaan arus kat sini? Boleh. Okey, cuba kira dapat berapa? 25. Ya, dapat. Mana ni? Ya, dapat 0.25. Betul. So V 0.5 volt bahagi dengan rintangan dia pakai perintang 2 ohm. 2 ohm. So 0.5 bagi 2 dapatlah 0.25 ampere. Okey. 0.25 ampere. Betul. Okey. Kalau emitter kat atas, kalau emitter yang kat bawah ni, berapa? Cuba letak emitter kat sini, berapa? Respon. 0.25 juga. Ya betul, 0.25 ampere juga. Okey. Okey, dah. Next. Kalau kat sini, sini. Sini kalau cikgu letak, tiba-tiba letak emitter lagi kat sini sebab nak kira untuk berbintang 8 ohm. Kalau sini berapa bacaan arus dia? Respon. Kalau untuk perintang 8 ohm, 0.5. yang ni 0.5 ampere sebab dia se-CV kan. Dia bukan selari, se-CV. So dia samalah dengan arus yang main tu, yang utama tu, 0.5. Okay, next, last soalan C. Kali ni, okay, dia letak emitter kat sini. So sama juga macam tadilah formula dia. I sama dengan V per R. So R dia pakai perintang 6 ohm. Voltan dia bukan 24 volt bukan. So kamu kena cari voltan kat sini berapa. Okay, so apa hal letak dulu emitter kat sini. Nak cari arus utama dia. So I sama dengan V per R. V tu kita ni lah.
Kalau arus utama, votan pun votan utama lah, 20, votan utama. Kalau arus keseluruhan, votan pun ambil votan keseluruhan juga. Okay, 24 vote. Bintangan pun ambil bintangan keseluruhan dia, bintangan berkesan dia. So nak kira bintangan berkesan kat sini ada 8 ohm, yang ni selawi, yang ni 25 ohm. So yang selawi ni kita gabungkan dia. So kita buat 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/2. Okay, dapat berapa? R sama dengan 1.5. Okay. 1/R sama dengan 4/6. So darat silang 4R sama dengan 6. R sahaja 6 bahagi 4. Dapat 1.5 ohm. Dapat tak yang lain? Dapat. Okey. Lepas tu yang selawi tu kita dah kira dah dia punya bintangan berkesan dia 1.5 ohm. So nanti jangan padam ni. So nanti yang ini kita jadikan dia se-CV lah. Okay. So kat sini 8 ohm. Sini 1.5 ohm. Yang ni 2.5 ohm. So bintangan berkesan dia berapa? Respon. 12 ohm. Ya, 12 ohm. So kita bolehlah kira arus pada bacaan emitter kat sini. Okay. Okay. So dapat berapa? I sama dengan V/R. So V adalah 24 volt. Bintangan berkesan 12 ohm. So 24 bagi 12. Berapa? 2 ampere. Ya, 2 ampere. So dapat kat sini 2 ampere. So kalau arus keseluruhan dia, okay, yang utama tu 2 ampere. Jadi yang lalu dekat sini pun 2 ampere juga. Sini pun 2 ampere, sini pun 2 ampere. Okay. Lalu sini 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Okay, sekarang ni kita nak cari voltan yang dekat litar selawi kan. So kita kena letak voltmeter dekat sini lah. Okay, yang dekat litar selawi tu. Okay, so dapat berapa ni? V sama IR. So I dia 2 ampere, bintangan dia 1.5 ohm. Okay, berapa voltan dia? 3 volt. 3. Ya, 3 volt. Okay, so disebabkan ni litar selawi, jadi voltan dia samalah 3.3 volt. Maksudnya kan kat sini 3 volt, kat sini pun 3 volt juga. So kita bolehlah kira arus pada emitter yang kat sini. Okay. Jadi 3 volt bahagi dengan bintangan dia 6 ohm, 3 bahagi 6 berapa? 0.5. Okay, 0.5 ampere. So dapatlah 0.5 ampere kat sini. Okay, boleh? Kalau cikgu letak emitter kat sini pula, cuba kira dapat berapa? Dia punya 1.5. ya. So kamu buat macam mana? Samalah formula dia kan. Formula dia I sama dengan V/R. So V 3 volt. 3 volt jugalah sama. Okay, and then bahagi perintang dia 2 ohm. So 3 bagi 2 1.5. 1.5 ampere. So kat sini adalah 1.5 ampere. Faham ke? Faham. Cuba kamu tambah 0.5 tambah 1.5 dapat tak 2? 0.5 dapat kan? 0.5 tambah 1.5 dapat kan 2 ampere. Betul lah sini 2 ampere. Okey. Okey. Dah settle lah itu. Okey. Kat sini okey, habislah kot soalan ni. Okey, soalan litar semua dah habis. Okey, next kita pergi pula lain pula. Gimana pergi sini Okey. So pada kamu bintangan ni bagus tak? Dalam litar elektrik. Bagus ke tidak bintangan? Bagus. Bagus. Kenapa bintangan tu bagus? Tak bagus. Bagus. Okey, kenapa bintangan tu tak bagus? Sebab apa bintangan tak bagus? Sebab Lambatkan pergerakan. Mengurangkan keupayaan. Mengurangkan keupayaan. Melambatkan arus. Dia menghalang pengaliran arus kan. So bila bintangan ni dia tak bagus lah ya, sebab dia bukanlah dia akan membuatkan dia konduktor elektrik jadi tak bagus lah sebab
rintangan dia tinggi kan. So dia tak bagus sebab dia menghalang arus. So bila dia menghalang arus, dia arus yang lalu pun sikit, nanti rintangannya akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan, okey, dia punya kesan negatif dia, rintangan dia akan menyebabkan kehilangan kuasa, okey. Tak bagus lah kan? Sebab dia menyebabkan kehilangan kuasa dan juga menyebabkan kesan pemanasan. Dia akan menyebabkan kesan pemanasan. Dia akan panas, lita tu akan panas. So dia tak bagus. So ni adalah kesan negatif lah untuk rintangan. Okey, walau bagaimanapun, okey, walaupun dia bagi kehilangan kuasa, dia bagi kesan pemanasan, tapi disebabkan ada kesan pemanasan ni, kita boleh buat something. Kita boleh buat apa? Kita tahu kan rintangan boleh menyebabkan boleh buat apa? Apa tadi? Striker? Tadi siapa jawab? Kamu jawab apa tadi? Ulang balik. Apa tadi? Tak tahu. Kamu jawab striker Okey. Disebabkan rintangan ni boleh memberi kesan pemanasan, kita boleh buat. Sebab itulah kita boleh buat ni. Elemen pemanas. Kat mana nak jumpa elemen pemanas ni? Dalam apa? Dalam alat apa yang ada elemen pemanas? Alat apa? Alat elektrik apa yang? Ya, dalam syarek elektrik Ya, dalam syarek elektrik. Okey, lagi? Betul ke dia syarek elektrik macam tu? Okey, lagi apa lagi? Selain daripada ni, apa lagi alat yang ada elemen pemanas? Rice cooker kita. Okey, ulang balik alat apa? Cikgu tak boleh dengar. Alat apa tadi, kakak? Zaza, rice cooker kira ke? Oh, rice cooker. Boleh juga rice cooker. Rice cooker pun ada juga elemen pemanas. Okey, rice cooker. Lagi apa lagi? Apa lagi alat yang ada elemen pemanas? Iron. Iron striker kan. Striker tu ada elemen pemanas. Lagi? Apa lagi? Yang ni water heater. Kan water heater. Yang kalau lah dia dalam toilet dia ada water heater kan, nak mandi air panas. Itu pun ada elemen pemanas. Okay. So ni semua ni elemen pemanas. So nak buat elemen pemanas, kamu kena buat elemen tu. Elemen okey, contohlah elemen pemanas macam ni je Mana ke? Tadi yang siapa tadi kata cerek elektrik kan? Cerek elektrik ni, okey. So elemen pemanas dia, yang ni lah nampak ni. Yang macam dawai ni, yang dawai gelung-gelung. Mana juga guna ni? Nampak ni yang dawai gelung-gelung ni. Ni lah kita panggil elemen pemanas. Okey. Kenapa elemen pemanas ni dia bergelung-gelung? Nampak tak gambar dia? Tak apa nampak kan? Tapi dia gelung-gelung lah, dia bergelung-gelung, dia banyak gelung-gelung. Sebab apa? Nak maksimumkan pembebasan haba. Nak memaksimumkan pembebasan haba. Jawapan lain? Kenapa elemen pemanas tu dia bergelung. Ni dawai tapi dia buat gelung. Jawapan lain? Selain daripada membebaskan haba yang banyak. Sebab semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Ya, betul kakak. Itulah jawapannya. So bila kita dawai, perasankan dawai ni dia buat bentuk gelung. Kan dia buat bentuk gelung-gelung macam ni sebab dawai ni panjang. Dia kenalah buat gelung-gelung macam ni sebab nak bagi muat dalam cerek ni kan. So kena buat gelung-gelung. So dawai ni panjang. So bila dawai ni panjang, rintangan dia apa? Tinggi. Ya, rintangan dia tinggi. So bila rintangan dia tinggi,
dia dapatlah memberi kesan pemanasan. Okey. Dawai dia panjang. Okey, lagi satu dawai dia. Cikgu tulah gambar ni tak clear lah. Tapi kalau kamu tengok dawai dia halus ke tebal? Dawai ni panjang. Okey, betul panjang lagi. Halus ke tebal ni? Halus. Ya. Halus. Ya, dawai tu halus juga halus. Sebab bila dawai tu halus, bintangan dia tinggi. So dia akan memberi kesan pemanasan. Jadi elemen pemanas, apa-apa elemen pemanas, tak kisahlah dalam cerewet elektrik ni ke, dalam water heater ke, dalam streka ke, dia mesti dawai dia mesti panjang. Okay, dia mesti panjang sebab nak bagi bintangan tinggi. Dan dia akan buat dawai tu halus supaya bintangan tinggi, so dia akan memberi kesan pemanasan, dia akan panas. Sama juga macam mentol ni. Perasan tak dawai mentol? Dia macam bergulung-gulung kan? Kan bergulung-gulung lah. Sebab apa dia bergulung-gulung? Sebab itulah. Sebab nak bagi dawai tu panjang. Okay? Dawai tu panjang. Sebab tu dia kena buat gulung-gulung-gulung. Sebab nak bagi muat dalam mentol kan? Dia kena lah buat gulung-gulung-gulung macam tu. So dawai ni bergulung. Dia panjang lah. Bila dia panjang, bintangan dia tinggi. Dan dawai dia pun nipis kan? Dia nipis. So bila bintangan tinggi, dia akan memberi kesan pemanasan. So bila dia panas, dia keluarlah. Bila dia panas kan, dia ada haba kat sini panas. Bila panas, sebab itulah dia keluar apa ni? Bila dia panas ni, tengah panas ni. So bila dia panas, dia keluarlah cahaya. Okay, sebab itulah mentol ni bercahaya. Faham ke? Faham. Faham kan? Dawai bila panas, dia kan macam bercahaya kan. Bila dia panas nampak kan haba dia kan. Nampak dia macam glowing kan. Glowing nampak macam berbara kan. So tu yang dia berbaru lah dawai ni. So tu yang jadi cahaya tu yang mentol ni bercahaya. So asalnya daripada panas ni. Okey, sebab tu dawai dia bergelung-gelung. Okey, bergelung-gelung. Bergelung-gelung. Tak apa bergelung je lah. Dawai dia bergelung. Okey. Kemudian apa lagi? Lepas tu dia tanya apa pula ni Dia kata okey, dia kata which material, copper ke or nichrome should be used for the heating element. Okey, untuk buat elemen pemanas ni, dawai apa yang nak guna? Nak guna copper atau nak guna nichrome? Nichrome ke cuprum? Respon. Elemen pemanas ni nak dibuat daripada dawai apa? Dawai cuprum ke ataupun dawai nichrome? Cuprum. Kalau cuprum dia konduktif elektrik yang baik. So bintangan dia rendah. So dawai apa? Nichrome. Ya, dawai nichrome. Okey, sebab dawai nichrome dia bukan konduktor elektrik yang baik tau. So bila dia bukan konduktor elektrik yang baik, bintangan dia tinggi. So nak buat elemen pemanas, make sure guna dawai yang boleh bagi bintangan tinggi. Okey, macam dawai panjang, dawai nipis dan juga dawai yang diperbuat daripada bahan yang dia bukan konduktor yang baik lah. Macam dawai nichrome ni. Kalau cuprum konduktor yang baik, bintangan dia rendah. So selalunya cuprum kita bukan guna untuk dawai elemen pemanas. Kita guna dawai cuprum kita guna dalam apa? Untuk kabel ni untuk kabel kat sini kita guna dawai cuprum Dia kata use copper wire kan for the external wire. Because why? Because as it has the low resistance. Okay, bintangan dia rendah. So bila low resistance dia akan produce less heat, kurang haba dia. Tapi untuk elemen pemanas guna dawai nichrome, okay? Because dia apa? Has high resistance dan produce a lot of heat. Nampak ke tu? Faham ke? Faham. Faham. So samalah dengan mentol ni. Sebab tu mentol kan kamu tahu dawai mentol kan dawai nichrome. Dawai nichrome kan, dawai nichrome. Sebab itulah sebab bintangan dia tinggi. Okay, dia bukan konduktor elektrik yang baik, bintangan dia tinggi. So dia boleh bagi kesan pemanasan.
Okey, dah settle yang itu. Okey, next. Kita belajar lain pula. Kita belajar apa pula? Sekejap. Oh, DGE Mana DGE? Okey, ni DGE. Daya gerak elektrik. Okey, apakah itu DGE? Kan kalau kamu pergi kedai, kamu nak beli bateri kan? Contoh nak beli bateri energizer kan? Dia label kat situ 1.5 volt. So 1.5 volt ni lah kita panggil DGE. Daya gerak elektrik. So kalau soalan tanya apa maksud daya gerak elektrik? Okey, daya gerak elektrik ialah daya gerak elektrik ialah kerja untuk menggerakkan satu kolom cas. Okey, satu kolom cas melalui sel kering dan mengelilingi satu liter elektrik yang lengkap. Itulah daya gerak elektrik kerja yang untuk menggerakkan satu kolom cas. So dalam bateri kan ada banyak kan cas-cas dia. So nak tolak cas-cas tu kita perlukan kerja, mesti ada kerja lah untuk tolak cas-cas elektrik tu. So nak tolakkan satu kolom cas melalui sel kering. So DGE tu kalau nak menolak ni satu kolom cas. Faham ke ni? Respon faham ke tak Maksudnya kan nak tolak satu kolom cas dalam bateri ni, dia perlukan sebanyak 1.5 joule 1.5 joule untuk tolak satu kolom cas dalam bateri tu. Sebab tu lah kat bateri ni label dia 1.5 volt. So 1.5 volt ni kita panggil DGE. Okey. Walahi tu macam cakap apa ni? Tiba-tiba ada HB Motley ni siapalah dalam grup cikgu ni. Asal korang tak sebut, tak buat nama betul-betul. Taklah cikgu nak kena key in kehadiran. Kamu tahu kan bulan Ogos ni dia dah start key in kehadiran dah. Siapa yang tak datang dia kena tick. So Motley ni siapa sebenarnya? Saya salah. Kamu. Itulah kehadiran cikgu anggap bila semua hadir. Tak apa ke? Anggap je semua hadir. So yang tak hadir maksudnya apa? Ada 28 orang kat sini. 29, so yang lebih tu tak hadir mungkin sebab dia tengok YouTube lah kot kan. Dia tengok video cikgu lah kot nanti kan. Betul tak? Kan? Betul. Fikir positif je lah. Okay. So nak kira, okay contohnya ada bagi bateri ni. Bateri ni dia tak labelkan bateri ni berapa DGE dia. So macam mana kita nak ukur DGE dia? Kita kena pakai voltmeter, okay? Sama juga guna alat voltmeter, pasang kat sini. So dia akan tunjuk bacaan 1.5 volt. So itulah dia punya DGE dia, okay? DGE dia 1.5 volt. Daya gerak elektrik dia. Okay. Itu kalau okay, kalau macam ni kalau misalnya macam ni, tiba-tiba, okay ni bateri kan, sel kering. Sepatutnya dia kat sini 1.5 volt kan, dia punya label dia 1.5 volt. Tapi kalau dalam liter ni kamu pasang pula lampu kat sini, letak lampu, nanti kan bacaan voltmeter dia tak tunjuk 1.5 volt, dia akan tunjuk kurang daripada 1.5 volt. Dia akan tunjuk 1.2 volt pula. Okay, kenapa dia tak tunjuk yang DGE yang betul? Sebab bila dah pasang dengan lampu, nanti bateri tu dia akan buat kerja kan, nak nyalakan lampu ni. So mestilah DGE dia, bila dia buat kerja, so DGE dia tak tunjuk dah 1.5 volt. Mestilah berkurang, jadilah 1.2 volt. So 1.2 volt tu sebenarnya apa? Sebenarnya ni voltan yang mementasi lampu ni kan. Yang mementasi dua titik ni yang mementasi lampu ni.
So voltan yang melintasi lampu ni adalah 1.2 volt. So kalau kamu letak ni lampu ni, lepas tu kamu letak voltmeter kat sini yang nak kira voltan yang melintasi lampu ni kan. Antara dua titik ni, so dia akan tunjuk 1.2 volt. Faham tak ni? Sepatutnya DGE bateri tu berapa? Respon. Sepatutnya DGE bateri tu 0.5. 1.5 volt kan. Tapi kalau kamu dah pasang lampu, sebab nak nyalakan lampu ni, bila kamu dah pasang lampu, so bacaan voltmeter kat sini, dia tak adalah tunjuk 1.5 volt, dia tunjuklah kurang. Daripada 1.5 volt, dia tunjuk 1.2 volt. Maksudnya kan, dia bukan ukur DGE bateri ni, tapi dia dah ukur apa? Voltmeter tu, dia bukan ukur DGE bateri bila dah pasang lampu. Tapi dia ukur ni dia ukur voltan yang melintasi lampu ni macam ni Okey, macam ni lah. Kan nak kira voltan melintasi lampu kan buat macam ni, voltmeter dia kena pasang selari dengan lampu ni. Okey. So itulah maksud dia. Jadi kalau nak ukur DGE, pastikan apa? Kalau misalnya ada lampu kat sini kan. Kalau nak betul-betul ukur DGE, kamu kena make sure litar ni, kalau switch ni, make sure switch tu terbuka. Faham tak? Supaya arus tak mengalir untuk menyalakan lampu tu. So bila arus tu tak mengalir, sebab switch dia terbuka, jadi bolehlah voltmeter ni ukur bateri ni punya DGE 1.5 volt. Make sure switch tu terbuka. Faham? Faham. Ni soalannya kadang keluar tau. Faham. Faham. So soalan ni dia keluar juga kan kadang-kadang dalam soalan objektif. Dia bagi 4 jenis litar. Waktu bila nak ukur DGE bateri ni. Dia bagilah litar tu ada litar lampu lah, ada litar pasang apa. Ada alat komponen lain lah dalam tu. So nak tengok litar mana yang untuk ukur DGE, make sure ambil litar yang switch dia terbuka macam ni make sure yang switch dia terbuka supaya arus tak mengalir untuk apa, untuk nyalakan lampu ke, untuk switch on kan alat-alat elektrik lain ke, make sure arus tu tak mengalir. Barulah voltmeter ni boleh buat kerja untuk ukur DGE bateri ni. Barulah dapat bateri 1.5 volt ni kan. Nak ukur DGE mesti make sure tak ada arus yang mengalir untuk nyalakan apa-apa alat elektrik. Faham tak konsep ni? Konsep DGE ni? Faham. Faham Okey. So apa beza DGE dengan beza keupayaan ataupun kita panggil dia voltan? Okey, DGE ni adalah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh bateri lah. Okey, oleh bateri. Tapi kalau beza keupayaan, tenaga elektrik yang berubah kepada tenaga lain. Apabila satu cas bergerak melalui komponen dalam litar tertutup. Maksudnya beza keupayaan ni kan dia lebih kepada nak ukur tenaga elektrik yang digunakan pada mentol kan. Berapa kan tenaga elektrik yang telah dibekalkan pada mentol ni. So itu voltan lah. Tapi kalau DGE tenaga elektrik yang dibekalkan oleh bateri itu. Yang ada label kat bateri. Itulah maksud dia, okey. Lepas tu apa lagi? DGE dia punya bacaan dia, nak ukur DGE dia pakai voltmeter pakai voltmeter dan make sure dalam litar terbuka. Itulah supaya arus tak ada mengalir lah nak menyalakan mentol ni kan. Kita tak nak ada arus mengalir nak nyalakan mentol ni. Nanti DGE tu jadi kurang. Kita nak DGE yang betul. So make sure arus tak mengalir. So kena buat dalam litar yang terbuka biar switch tu terbuka. Tapi kalau nak ukur beza keupayaan yang melintasi mentol, kena make sure litar tu tertutup lah, switch tu tutup. Bukan switch tu tutup, ialah switch tu dihidupkan kan. Okay, lepas tu DGE unit dia volt. Sama juga dengan voltan Voltan pun unit dia volt juga. Dua-dua volt. Okay, bezanya volt ni DGE yang bateri tu yang ada label. Okay, 1.5 volt kan, ada label. Yang voltan yang beza keupayaan ni, voltan yang melintasi komponen lah, contohnya macam ni kan, beza keupayaan voltan melintasi mentol ni berapa volt. Itu lain lah, dia bukan yang label kat bateri tu. Okey, lepas tu simbol untuk DGE E.
Okay, E kenapa E? Sebab dia pakai English punya, okay. Electromotive force. Electromotive force. DGE. Tapi kalau beza keupayaan ataupun nama lain dia voltan kan. Dia punya simbol dia V lah, V. So itulah beza DGE dengan beza keupayaan, okay. Boleh? Faham? Faham. Okay, faham. Okay. Lepas tu, okay. Contoh ni lah. Kan dalam, contoh ni battery energizer kan. Battery energizer. Kan nak buat bateri macam mana? Kalau dalam kimia kan dia ada sel kimia kan. Sel kimia tu sel bateri lah. So kita perlukan apa? Kalau dalam bateri kita perlukan berapa jenis elektrod? Respon. Kita perlukan? 2. Ya, 2 jenis elektrod. Sebab itulah ada 2 jenis elektrod. Kan dalam sel kimia kan. Satu tu buatlah logam, contohnya logam apa? Contohnya logam yang ni logam argentum kan. Contoh ni logam apa? Magnesium. Ni mesti ada 2 jenis logam, 2 jenis elektrod. Lepas tu dia mesti ada larutan sebab tu ada bika kat sini kan. Okay.